Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Jumaat yang penuh barakah. Pakcik makcik Otok Arung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, di hari Jumaat yang mulia ini, saya Fazli Syekh Ahmad sebagai kingmaker baru politik Malaysia, kingmaker baru politik dunia yang telah berjaya menumbangkan semua Perdana Menteri di Putrajaya. Saya kasih bersih dulu aku punya tek mata ni. Kita ada berita-berita yang sangat panas, yang sangat mengejutkan dalam negara Malaysia. Kita ada berita seram dan kita ada berita sedih. Saya harap penonton-penonton saya di sini serius, jangan berketawa-ketawa. Jalankan tanggungjawab anda, followers, fans, haters, tekan butang like banyak-banyak, tap-tap screen. Kerana kita akan sama-sama berbincang tentang kes Altantu Yasharibu. Menang saman 5 juta ringgit dalam kes pembunuhan bom C4. Dan paling menyayat hati kita semua, yang paling menyedihkan adalah tragedi tanah runtuh batang kali dekat Genting yang membunuh ramai guru-guru dan kumpulan perkemahan di kawasan Batang Kali. So, kita akan bersama-sama membincangkan perkara ini dengan sangat serius sebab ada pendedahan yang cukup dahsyat tentang kes hantu Altantu Yasharibu yang menang saman 5 juta ringgit dalam Mahkamah Malaysia. Dan kita juga telah disahkan oleh kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim tapak perkemahan di Batang Kali itu yang meragut nyawa guru-guru dan pelajar-pelajar tidak ada permit dan lesen untuk buat tapak perkemahan. So, atas nama Allah yang Maha Kuasa, saya ingin mengajak pakcik makcik Otok Arung untuk kita sama-sama bermuhasabah, berfikir, bertafakur tentang kes pembunuhan Altantu Yasharibu dan kes kematian mangsa-mangsa perkemahan di Batang Kali, Genting Highlands. Sebelum kita memulakan perkara ni, sama-sama kita beristighfar kerana memang isu ini sangat panas, sangat seram dan sangat-sangat mengejutkan negara. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Penonton-penonton yang dirahmati Allah, yang dimuliakan oleh Allah, jangan lupa tekan butang like banyak-banyak, tap-tap screen, tekan butang share, boleh kongsi saran eksklusif TikTok ini dalam grup WhatsApp, dalam grup Telegram anda, kerana cerita kita di hari Jumaat ni cerita sangat-sangat seram, sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat menyayat hati.
Kepada rakyat Malaysia yang tidak tahu tentang kes pembunuhan Altan Tuya Syaribu, kenapa ada taik mata aku lagi ni? Ini adalah pendedahan daripada keputusan Mahkamah Malaysia tentang pembunuhan yang cukup kejam, yang cukup sadis, yang cukup zalim, yang mana skandal pembunuhan Altan Tuya ini memalukan nama negara Malaysia di seluruh dunia. So, yang tidak tahu tentang kisah benar Altan Tuya Syaribu dibom C4, sudah tiba masanya keadilan ini perlu kita sebar-sebarkan. Kerana kes ini bukan kes politik, tetapi kes ini adalah kes Altan Tuya Syaribu dibom C4 tanpa ada sebab musabab, menjadi mangsa pembunuhan yang sangat kejam. Jadi ini adalah kisah benar yang akan menyebabkan ramai yang marah, sakit hati dan mungkin ada yang akan menangis. Kerana kes ini memang kes jenayah pembunuhan berprofil tinggi di dunia yang telah diumumkan oleh Ya Arif Hakim Mahkamah Malaysia. Altan Tuya Syaribu dan keluarganya menang saman 5 juta ringgit. Ini adalah breaking news, berita yang sangat-sangat memalukan kita semua ya, kerana Altan Tuya Syaribu, seorang warga negara Mongolia, ditembak, dibom, dibunuh dengan sangat kejam di dalam negara Malaysia. Dan sebab itu saya minta pakcik makcik Oto Aru untuk beristighfar bersama-sama. Yang ada sakit jantung jangan tengok video ni, sebab saya akan melaporkan semula apakah perincian keputusan Mahkamah Malaysia tentang watak-watak pembunuh utama yang kantoi merancang dan kantoi bom C4 Altan Tuya Syaribu. Jangan lupa juga pakcik makcik Oto Arung tekan butang like banyak-banyak. Ramai ni menonton, 700 juta bilion orang. Tap-tap screen, kasih capailah tu 50,000 like, 100,000 like ya, supaya kita punya ranking FYP dalam TikTok ni, dalam YouTube ni still on the top. Sekarang kita sudah FYP. Selamat datang kepada penonton-penonton setia saya di sini, penonton baru, penonton lama, Datuk Datin, Tuntun, Tan Sri, Raja-Raja Melayu yang amat saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat datang Perdana Menteri yang sedang sibuk turun padan di Batang Kali. Ini adalah pendedahan eksklusif tentang kemenangan Altan Tuya Syaribu dan keluarganya dalam satu kes saman yang akhirnya dimenangi oleh Altan Tuya Syaribu dan keluarganya. Berikut adalah laporan penuh daripada Mahkamah Malaysia ya, bukan laporan daripada saya ya. Ini laporan daripada Mahkamah. Mahkamah Tinggi Shah Alam sebentar tadi telah memerintahkan kerajaan dan 3 individu yang lain membayar ganti rugi berjumlah 5 juta ringgit kepada keluarga Altan Tuya Syaribu atas kematiannya pada tahun 2006. Ya Arif Hakim Wazir Alam Maidin Mira membuat keputusan itu semasa prosiding dalam talian pagi tadi
selepas mendapati keluarga Antantuya Sharibu berjaya membuktikan dakwaan mereka mengenai imbangan kebarangkalian terhadap kerajaan, penganalisis politik Razak Baginda dan bekas anggota polis Sirul Azhar Umar dan Azila Hadri. Dalam penghakimannya Arif, Hakim Wazir berkata, Sirul dan Azhar sengaja menembak dan mengikat bahan letupan di badan Antantuya Sharibu dan harus bertanggungjawab atas tindakan mereka. Saya ulang. Hakim telah mendedahkan bukti yang sangat-sangat mengejutkan dalam Mahkamah Tinggi Shah Alam sebentar tadi bahawa Sirul Azhar dan Azila Hadri sengaja menembak dan mengikat bahan letupan di badan Antantuya Sharibu dan harus bertanggungjawab atas tindakan mereka. Tambah hakim lagi, Razak Baginda adalah penghubung antara dua bekas polis itu dan Antantuya untuk saling berhubung, tetapi Razak Baginda mengambil pendirian tidak mempunyai kes untuk dijawab dalam saman tersebut. Defendant ketiga Razak Baginda adalah orang yang meminta bantuan terhadap Azila Hadri untuk menyelesaikan gangguan oleh Antantuya Sharibu. Razak Baginda dalam kenyataannya kepada polis menyebut bahawa Azila memberitahunya bahawa dia boleh menghabiskan perempuan itu yang bermaksud memusnahkan wanita itu dan mendakwa dia telah melakukannya beberapa kali sebelum ini. Dalam kes saman sivil, hari ini Antantuya Sharibu bersama keluarganya menang saman 5 juta ringgit telah didedahkan oleh hakim Razak Baginda bersekongkol dengan 2 orang bekas anggota polis bernama Azila Hadri dan Sirul Azhar menembak, membom dan menghapuskan jasad badan Antantuya Sharibu. Malah, Razak Baginda mengakui bekas polis bernama Azila Hadri boleh memusnahkan Antantuya Sharibu kerana kerja membom orang biasa dilakukan. Ini adalah pendedahan yang dinyatakan oleh hakim. Bukan saya ya. Saya hanya melaporkan semula. Dan rakyat perlu tahu apa yang berlaku ke atas Antantuya Sharibu. Sambil menonton tu, tekan butang like banyak-banyak, tap sini. Klinik Pergigian Dr. Fazil, Dr. Fazli, terima kasih banyak bagi hadiah. Siapa mau buat gigi tu nanti pergi klinik Dr. Fazli ya. I love you Dr. Fazli. Nanti kita jumpa makan-makan. Saya sangat terkejut sebagai penganalisis politik, sebagai pengkritik bebas. Bukti-bukti dan modus operandi membom
badan Al-Tantuya Syaribu itu rupa-rupanya memang betul dan benar. Hakim sendiri mengesahkan Al-Tantuya dibunuh dengan cara ditembak dan dibom. Saya ulang. Hakim sendiri mengesahkan hari ini jasad badan Al-Tantuya Syaribu memang dibom. Ini adalah kenyataan hakim, bukan kenyataan saya. Saya hanya ingin memberi reaction. Ini adalah pembunuhan yang cukup dahsyat, kantoi dalam sejarah perundangan dunia dan kantoi dalam sejarah institusi kehakiman dunia. Kebenaran ini akhirnya terbongkar habis. Dan pemimpin yang membongkarkan kes pembunuhan Al-Tantuya Syaribu adalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, PKR, bersama mendiang PI Bala, yang membongkarkan tragedi pembunuhan yang cukup dahsyat ke atas Al-Tantuya Syaribu. Dan peguam-peguam yang diwakili oleh keluarga Al-Tantuya Syaribu merupakan peguam tetap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan apa yang didedahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama PI Bala selama ini, bersama PKR, adalah benar 300%. Hakim sendiri mengesahkan jasad badan Al-Tantuya Syaribu bukan saja ditembak, tetapi dibom. Ramai yang sangka kes pembunuhan ini adalah fitnah dan rekaan semata-mata. Tetapi sangat-sangat seram, sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat menggemparkan seluruh dunia hari ini. Hakim Mahkamah Malaysia mengesahkan Razak Baginda bersama 2 orang bekas polis kerajaan bernama Azila Hadri dan Sirul Azhar didapati bersalah dan kantoi bom badan Al-Tantuya. Ini membuktikan ini adalah kes pembunuhan paling kejam di dunia. Azila Hadri, Sirul Azhar dan Razak Baginda didapati bersalah, berkomplot, bersekongkol bom Al-Tantuya Syaribu. Paling mengejutkan, Razak Baginda tak berani untuk menjawab di mahkamah dan tidak menghantar representasi peguam untuk mempertahankan dirinya dalam saman sivil oleh keluarga Al-Tantuya Syaribu. Mahkamah turut menyatakan Razak Baginda adalah bekas kekasih Al-Tantuya Syaribu dan Al-Tantuya pergi ke rumah Razak Baginda untuk berjumpa dengannya pada Oktober 2006. Al-Tantuya juga ingin mengutip bayaran daripada Razak Baginda untuk beberapa kerja terjemahan yang dilakukannya untuk projek kapal Scorpion di Perancis. Menurut Hakim Wazir dalam Mahkamah Tinggi Shah Alam hari ini, walaupun Razak Baginda telah menolak kenyataan Azila Hadri,
Razak Baginda terus mendapatkan bantuan Azila Hadri dan Sirul untuk berurusan dengan Altantuya Sharibu. Merujuk kepada penyiasat persendirian P. Balasubramaniam yang kini telah meninggal dunia atau lebih popular dikenali sebagai P.I. Bala, dia telah dihubungi oleh Razak Baginda. Hakim kemudian berkata, Bala menasihatkan Razak Baginda untuk membuat laporan polis terhadap Altantuya kerana gangguan, tetapi Razak Baginda tidak mengendahkan nasihat P.I. Bala dan meminta bantuan seseorang yang mendakwa dia pembunuh. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Hakim sendiri mengesahkan Razak Baginda tidak membuat laporan polis ke atas Altantuya Sharibu kepada mana-mana balai polis dalam Malaysia. Malah, sebelum P.I. Bala meninggal dunia, P.I. Bala menjadi saksi dalam Mahkamah Malaysia menyatakan Razak Baginda meminta bantuan pembunuh upahan. Dan pembunuh upahan itu adalah Azila Hadri dan Sirul Azhar. Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam sebentar tadi juga mendedahkan keterangan yang dikemukakan di mahkamah menunjukkan bahawa Azila dan Sirul telah mengganggu Altantuya di hotelnya menyebabkan Altantuya membuat laporan polis untuk mengaitkan Razak Baginda. Altantuya menyebut jika apa-apa berlaku kepadanya, polis harus mencari Razak Baginda. Mahkamah turut mendedahkan bahawa pihak berkuasa kemudiannya telah menahan Sirul, Azila dan Razak Baginda untuk siasatan berhubung kematian Altantuya Sharibu. Bapa Altantuya iaitu Sharibu Setif dan ibu Altantuya, Altan Sek Sanja dan anak lelaki Altantuya Sharibu, Mungun Syagai, memfailkan saman itu mendakwa terdapat konspirasi yang menyelubungi pembunuhannya. Dia menyebut bahawa jika apa-apa berlaku kepadanya, polis harus mencari Razak Baginda. Mahkamah diberitahu pihak berkuasa kemudiannya telah menangkap Sirul, Azila dan Razak Baginda untuk siasatan kes bom C4 Altantuya Sharibu. Altantuya ditembak di kepala pada tahun 2006 di sebuah hutan di Puncak Alam di kawasan Selangor. Mayat Altantuya kemudian diletupkan dengan bahan letupan. Wow. Ini adalah laporan mahkamah ya, bukan laporan saya. You suka atau tak suka, you benci atau sangat benci, you percaya atau tak percaya, keputusan Mahkamah Muktamad mengesahkan Altantuya Sharibu ditembak di kepala pada tahun 2006 di tengah-tengah hutan Puncak Alam di Selangor, dan mayat Altantuya setelah mati ditembak diletupkan dengan bahan letupan. Siapa yang bunuh? Dalam kes ini, Razak Baginda, Azila Hadri dan Sirul Azhar disahkan oleh hakim. Watak utama dan dalang utama yang berkomplot
membunuh Ang Tan Tu Yaa. Berdasarkan rekod mahkamah, Azila Hadri dan Sirul Azhar didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman mati atas pembunuhan Ang Tan Tu Yaa Sharibu dalam Mahkamah Malaysia beberapa tahun lalu. Razak Baginda, bekas pembantu kepada seorang VIP, didakwa bersubahat dengan kedua-dua bekas polis. Tetapi kemudian dibebaskan tanpa dipanggil membela diri. Ang Tan Tu Yaa ditembak di kepala pada tahun 2006 dan ditemui selepas beberapa hari hilang kerana terdapat laporan polis di pihak Ang Tan Tu Yaa bahawa Ang Tan Tu Yaa akan dibunuh. Keluarga Ang Tan Tu Yaa diwakili oleh Peguam Sanggit Kaur Dio, Tan Chi Kian dan Simranjit Kaur, manakala Razak diwakili oleh P. Mithran. Peguam Kandang Persekutuan Zeti Zurina Kamaruddin dan Khairuddin Anhar Mahmud mewakili kerajaan. Sirul yang kini ditahan di Pusat Tahanan Immigration Australia dan Azila yang dihukum mati di penjara Kajang tidak mencabar saman keluarga Ang Tan Tu Yaa Sharibu. So, ini adalah kisah seram pembunuhan Ang Tan Tu Yaa Sharibu yang sangat-sangat memalukan negara kita di seluruh dunia. Atas prinsip rule of law, atas prinsip the supremacy of federal constitution, akhirnya Ya Arif Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam memutuskan keluarga mendiang Ang Tan Tu Yaa Sharibu berjaya membuktikan konspirasi pembunuhan yang cukup kejam, yang cukup zalim dalam proseding mahkamah. Ini adalah keputusan mengejut selepas PRU 15. Sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia, sememangnya keluarga Ang Tan Tu Yaa Sharibu sangat lama menunggu dan menanti keputusan kemenangan mereka. Dan ini memang memalukan ramai pihak kerana ia melibatkan reputasi kerajaan dan ia melibatkan nama Razak Baginda dan ketua bekas polis elit negara Sirul Azhar dan Azila Hadri. Ini adalah justice untuk mendiang Ang Tan Tu Yaa Sharibu bersama keluarganya. Dalam saman ini, bapa Ang Tan Tu Yaa Sharibu, ibu Ang Tan Tu Yaa Sharibu dan anak Ang Tan Tu Yaa Sharibu menuntut keadilan untuk kematian Ang Tan Tu Yaa Sharibu yang dibom dalam negara Malaysia. Saya cukup bersimpati dengan keluarga mendiang Ang Tan Tu Yaa Sharibu dan saya memahami penderitaan yang dilalui oleh keluarga mendiang Ang Tan Tu Yaa Sharibu. Kerana dalam kes pembunuhan ini, sebelum Ang Tan Tu Yaa ditembak dan dibom, ramai tidak tahu Ang Tan Tu Yaa diculik
di waktu malam. Saya Jufazli Syih Ahmad. Yang selalu kena culik di waktu malam oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Rumah saya tengah-tengah malam buta, kena serbu walaupun saya tidak ada jenayah. Saya bersama pasukan intelijen di belakang saya memang tahu modus operandi ini cukup licik dan cukup kotor, cukup jahat. Dan untuk makluman seluruh dunia, nama Najib Razak tidak ada dalam saman sivil ini. Yang ada hanyalah nama Razak Baginda, nama Azila Hadri dan Sirul Azhar. Saya ulang ya. Dalam konspirasi pembunuhan bom C4 Altan Tuya Syaribu ini, hakim mengesahkan hanya ada 3 nama yang terlibat dalam konspirasi pembunuhan Altan Tuya Syaribu menggunakan bom. Dan dalam saman sivil ini, nama Najib Razak tidak disebut sebagai dalang utama bom C4 Altan Tuya Syaribu. Dan ini adalah rekod mahkamah. Keluarga Altan Tuya Syaribu tidak ada menyebut nama Najib Razak sepanjang perbicaraan kes saman sivil melibatkan konspirasi pembunuhan Altan Tuya Syaribu. Yang disebut namanya Razak Baginda, Azila Hadri, Sirul Azhar. Maka akhirnya mahkamah memerintahkan Sirul Azhar, Azila Hadri, Razak Baginda dan pihak kerajaan membayar ganti rugi 5 juta ringgit ke atas keluarga Altan Tuya Syaribu. Mahkamah Tinggi Shah Alam sebentar tadi memerintahkan kerajaan Sirul Azhar, Azila Hadri dan Razak Baginda membayar ganti rugi berjumlah 5 juta ringgit kepada ayah mendiang Altan Tuya Syaribu, ibu mendiang Altan Tuya Syaribu dan anak Altan Tuya Syaribu. So ini adalah laporan mahkamah ya. Ini laporan mahkamah, bukan laporan saya. Saya mengutuk dan mengecam sekeras-kerasnya konspirasi pembunuhan yang cukup kejam ke atas Altan Tuya Syaribu yang telah disahkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam hari ini. Razak Baginda, Azila Hadri dan Sirul Azhar berkomplot dan bersekongkol menembak kepala Altan Tuya dan membom badan Altan Tuya. Paling menghairankan, Azila Hadri dan Sirul Azhar tidak tampil untuk buat saman balas kepada keluarga mendiang Altan Tuya Syaribu untuk mempertahankan diri mereka. Sama seperti Razak Baginda, Razak Baginda tidak ada menafikan apapun dalam konspirasi pembunuhan ini. Dan kes saman sivil ini adalah susulan daripada keputusan kes jenayah di peringkat Mahkamah Persekutuan yang telah menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ke atas Azila Hadri dan Sirul Azhar.
pakcik makcik Otok Arum. Pengajaran yang kita dapat daripada kes pembunuhan Tan Toya Sharibu, siapa-siapa pun tengah malam datang pergi rumah kita, jangan benarkan masuk. Di bawah undang-undang dan perlembagaan, jam tengah-tengah malam buta, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 pagi, tidak ada sesiapa yang boleh pecah masuk rumah kita atas apapun alasan. Dan jangan ikut dengan orang yang tidak dikenali waktu tengah-tengah malam buta. Kenapa saya hidup sampai sekarang? Kenapa saya masih berani bersuara walaupun saya selalu kena serbu, kena tangkap secara politik? Setiap kali saya ditangkap tengah-tengah malam buta, saya akan lawan habis-habisan. Sebab saya ada pengalaman, tangkapan itu tidak ada waran tangkap, tidak ada waran geledah rumah, tidak ada bukti jenayah ke atas saya. Dan ini antara cara untuk saya melawan untuk tidak hilang, diculik dan dibunuh macam Tan Toya. Di zaman Tun dan Abah, 2019 lalu, jam 3 pagi, rumah saya diserbu. Saya lawan habis-habisan sampai saya buat live Facebook. Sebab saya tahu malam tu memang saya kena culik, memang saya kena bunuh. Tidak ada waran tangkap, tidak ada waran geledah rumah, tidak ada surat undang-undang. Tidak ada kesalahan jenayah yang jelas, kau tiba-tiba hantar anjing-anjing kurap kau. Dan syukur Alhamdulillah, tindakan saya itu sangat-sangat tepat sehingga saya menang dalam mahkamah bersama keluarga saya. Sebab tu tidak ada sesiapa yang boleh culik dan bunuh saya dalam keadaan saya telah berjaya menumbangkan semua Perdana Menteri dan semua kerajaan di Putrajaya. Kes Tan Toya ini adalah kes memang diculik tengah malam. Tan Toya Sharibu tidak ada kesalahan jenayah untuk ditangkap di waktu malam. Sudahlah tidak ada kesalahan jenayah, ditembak lagi, dibom lagi. Dan ini adalah modus operandi biasa ya. Saya pernah melalui peristiwa hitam ini, tetapi beza saya dengan Tan Toya, saya selamat. Dan saya tidak tinggal bersendirian, bodyguard saya memang ramai. Keluarga saya pun memantau bila saya culik tengah-tengah malam buta. Keluarga saya akan kejar kereta tu yang bawa saya. Tapi untuk kes Tan Toya, dia bersendirian malam tu. Memang bersendirian. Dia tidak ada kawan untuk temankan dia pergi balai. Kalau saya dibawa pergi mana balai-balai polis, keluarga saya dan peguam saya akan pantau saya sampai habis. Sebab memang keluarga saya dan peguam saya tidak mahu saya diculik. Sebab modus operandi menculik sudah berlaku kepada Tan Toya ni.
Memang banyak kerja-kerja menculik di Kuala Lumpur yang cuba dibuat ke atas saya. Dan saya bersimpati dengan Antan Tuya Syaribu. Dia tidak survive. Dia terpaksa ditembak dan dibom C4. Tapi saya survive sampai sekarang. Sampai saya boleh tumbangkan semua Perdana Menteri yang suka betul menculik saya dalam Malaysia ni tengah-tengah malam buta. Apapun syabas dan tahniah kepada keluarga mendiang Antan Tuya Syaribu yang telah menang menuntut keadilan hari ini. Saya cukup bangga dengan perjuangan keluarga Antan Tuya Syaribu. Sebab ini perlu menjadi pengajaran kepada masyarakat kita. Jangan percaya sesiapa pun datang tengah malam buta, mau ambil kita ke, mau tangkap kita ke, mereka-reka kesalahan jenayah kita, lepas tu nak bawa kita pergi balai. Dalam undang-undang dan perlembagaan, tidak ada sesiapa yang boleh bawa kita, tangkap kita tengah-tengah malam buta, pakcik makcik Otok Arum. Lebih-lebih lagi kita ni bukan penjenayah. Saya bersama keluarga saya menang dalam Mahkamah Malaysia. Hakim telah memutuskan, mana boleh serbu rumah orang jam 3 pagi, 2 pagi, apapun alasan. Sudahlah, tak ada surat. Tak ada surat waran. Memang hakim telah mengesahkan. Sewaktu saya dan keluarga saya menang besar ya, kes serbuan rumah jam 3 pagi. Pihak yang menangkap tu yang langgar undang-undang dan perlembagaan. Orang tidur jam 3 pagi, mana boleh kau kacau? Ini basic. Ini common law. So untuk kes Antan Tuya ni, dia kesian sebab dia mungkin tak tahu undang-undang. Jadi dia dah kena culik tengah-tengah malam buta, ditembak, dibom. Tapi syukur Alhamdulillah, akhirnya kemenangan tu berpihak kepada Antan Tuya. Cuma memang ini kes besar ya, yang cukup-cukup besar. Saya memuji Ya Arif Hakim Wazir Alam Maidin Mira yang menegakkan kedaulatan undang-undang dan keluhuran Perlembagaan Persekutuan Malaysia, bahawa terbukti benar Antan Tuya Syaribu sememangnya ditembak, dibom atas satu rancangan konspirasi pembunuhan yang cukup kejam, yang mana dalangnya adalah Razak Baginda, Azilah Hadri dan Sirul Azhar. Saya ingin ulang, nama Najib Razak tidak disebut dalam kes saman sivil ini. Keluarga Antan Tuya Syaribu tidak menamakan Najib Razak sebagai pihak defendant. Malah Razak Baginda, Azilah Hadri dan Sirul Azhar tidak menyebut nama Najib Razak sepanjang proseding saman sivil melibatkan kes pembunuhan. So saya kelas kes pembunuhan Antan Tuya ini. Cyber Trooper CIA Musa Israel Tun dengan Abah ni teruskan memaki hamun di sini. Saya akan terus mendedahkan kes pembunuhan Antan Tuya Syaribu. Saya tahulah Tun dengan Abah ni marah sebab tak dapat bunuh Ju Fazli Syamat. Sebab dulu Tun dengan Abah culik saya jam 3 pagi kan, 2019 lalu. Hanya kerana saya menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Adakah Tun dan Abah lupa peristiwa ini? Ketika itu anda berdua sangat-sangat berkuasa mengarahkan anjing-anjing politik kurap anda menyerbu rumah saya jam 3 pagi.
malah menyembunyikan saya di satu tempat 7 hari 7 malam tanpa membenarkan keluarga saya dan peguam saya berjumpa dengan saya. Dan ini memang modus operandi Tun dengan Abah yang biasa membunuh orang. Rahsia Tun dengan Abah ni, dengan geng-geng mereka menculik saya terlalu banyak. Sebab itu, dalam percaturan kuasa PRU15 ini, saya menang besar untuk menghancurkan Tun dan Abah sehingga Tun dan Abah terkejut Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya benar-benar jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Saya ingin tegaskan, saya bersama Intelligence Secret Service Kerajaan Malaysia tahu modus operandi Tun dan Abah yang gagal menculik dan membunuh Jufazli Syekh Ahmad sejak tahun 2019. Tun dan Abah hantar orang tengah mereka, seorang tauke kaya berurusan dengan saya di Kuala Lumpur, di bangunan Publica Shopping Mall. Dan orang itu kantoi mahu menculik saya tetapi gagal untuk culik saya kerana saya ada bodyguard. So, mana-mana Perdana Menteri yang berdendam dengan saya kerana tidak boleh menerima kenyataan tumbang oleh Jufazli Syekh Ahmad di Putrajaya, saya masih hidup dan ini sangat-sangat berbahaya untuk percaturan kuasa anda semua. Kepada Antantu Ya Syaribu, rest in peace. Akhirnya anda menang dalam Mahkamah Dunia bersama keluarga anda. Muncullah anjing-anjing kurap tu dengan Abah malu, kantoi, menculik dan mahu membunuh Jufazli Syekh Ahmad. Rahsia ni lama dah aku simpan. Ini bom paling besar ni, bikin malu tu dengan Abah ni. Diorang dua ni memang suka betul hantar diorang punya anjing-anjing kurap. Untuk culik saya tengah-tengah malam buta, tak ada surat. Menyerbu rumah saya tak ada surat. Dalam mahkamah, bila saya bawa berdebat dengan peguam saya, dokumen pun tak lengkap, bukti pun tak ada. Bukti jenayah untuk aku tu. Adalah salah tu dengan Abah ni. Kalau dia ingat, saya akan tutup mulut. Kenapa saya suka dengan kes Antantu Ya Syaribu ni? Sebab kes Antantu Ya Syaribu ni sebiji dengan saya punya kes. Cuma perbezaannya Antantu Ya berjaya dibom, ditembak. Saya tidak boleh ditembak, tidak boleh dibom. Sebab saya ni kingmaker baru politik Malaysia, kingmaker baru politik dunia. Saya tahu game Tun dengan Abah ni. Bila diorang tengok ada seorang rakyat yang very very powerful, yang boleh tumbangkan semua Perdana Menteri, boleh tumbangkan semua kerajaan. Apabila ada seorang rakyat menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, memang itu kerja dia. Tengah-tengah malam buta dia buat kerja. Kantoi depan Jufazli, menculik, membunuh, menyembunyikan Jufazli 7 hari 7 malam. Lepas tu kantoi lagi buat konspirasi fitnah liwat, konspirasi nak fitnah Raja-Raja Melayu. So, pesan saya kepada Tun dengan Abah, lepas ni, kalau nak tangkap saya lagi, nak culik saya, nak bayar rasuah anjing-anjing kurap anda,
pastikan misi menculik dan membunuh tu berjaya. Pastikan kalau dalam mahkamah tu anda menang lawan saya. Tengok sekarang saya menang. Memanglah saya akan telanjangkan Tun dengan Abah. So sekarang Tun dan Abah terpinga-pinga kenapa hancur PRU 15? Jangan lupa dosa-dosa besar anda Tun dan Abah. Menyerbu rumah saya jam 3 pagi, menculik saya jam 3 pagi, mengurung saya dekat satu tempat 7 hari 7 malam, sehingga tidak membenarkan saya untuk berhubung dengan peguam-peguam saya dan keluarga saya. Dan ini antara punca utama kenapa saya membuat Pakatan Sulit bersama Yang di-Pertuan Agong Raja-Raja Melayu, bersama UMNO BN dan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menghancurkan Tun dan Abah PRU 15. Marah, Tun dan Abah tak layak untuk marah di sini depan saya. Tun dan Abah patut malu kantoi menculik Ju Fazli jam 3 pagi pada tahun 2019 lalu. So, apabila Tun dan Abah dengan anjing-anjing kuat dia ni yang suka betul menyerbu rumah kami ni, apa lagi rancangan terkini? Mau balas dendam? Nasi dah jadi bubur, dah hancur pun Tun dengan Abah ni. Boleh tembak saya lah. Boleh bom C4 kasih masuk dalam tonderan bersimen. Percaturan kuasa saya bersama Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu untuk menyelamatkan negara sudah selesai. Tak ada guna dah. Siapa-siapa mau tangkap saya ni, tangkaplah. Mau menculik kah, mau membunuh kah, buatlah. Tak takut mati, tak takut masuk penjara. Sebab saya tak pernah kalah dalam Mahkamah Malaysia. Saya ulang ya, saya tak pernah kalah ya dalam Mahkamah Malaysia. Mana-mana Perdana Menteri tangkap saya, Perdana Menteri tu yang kalah. Malah hancur, dipecat oleh Agung Perdana Menteri itu. Saya ulang ya. Semua Perdana Menteri yang tangkap saya dipecat oleh Yang di-Pertuan Agong, oleh rakyat di Putrajaya. Yang culik saya, itulah. Datang lagi kau pergi rumahku. Aku ni tak takut mati. Saya bukan nak jadi Perdana Menteri, nak jadi Menteri, nak jadi YB. Sebab tu, saya tak takut. Mana-mana Perdana Menteri kantoi mau culik saya jam 3 pagi, mau tangkap saya, dakwa saya dekat mahkamah secara politik, hancur Perdana Menteri itu. Hancurkan semua, Tun, Abah. Betul kan? Hancur. Tak boleh terima kenyataan, malu nak mengaku hancur. Lain kali kalau buat kerja tu, pastikan clean. Tak kantoi. Pastikan Ju Fazli tu betul-betul bersendirian. Pastikan Ju Fazli tu tidak ada penasihat-penasihat intelijen di belakang dia. Kesilapan Tun dan Abah dalam menculik saya tiap-tiap tahun ni, Tun dan Abah tidak tahu saya dijaga oleh intelijen Secret Service Kerajaan Malaysia. Itulah masalah Tun dengan Abah. Masalah Tun dengan Abah ni dengan geng-geng diorang ni yang sudah hancur PRU 15. Mereka tu gagal perangkap Ju Fazli Syamat sebab mereka lupa yang saya tu dijaga dalam negara Malaysia ni oleh intelijen Secret Service. Kenapa saya tahu semua rahsia Tun dengan Abah ni, game kotor dorang ni, yang nak culik, nak bunuh aku ni. Ramailah spy aku ni yang memantau Tun dengan Abah. Sebab tu sampai sekarang tidak ada satu orang pun Perdana Menteri yang boleh menang lawan saya dalam mahkamah. Kau buka lah bagai nak rak kes mahkamah aku yang tak ada jenayah tu. Yang tak ada bukti jenayah. Kau tangkap lah berapa kali pun.
Aku bebas juga. Marah, tak boleh terima kenyataan. Bodoh sombong macam Tun dan Abah inilah punca utama mereka bersama geng-geng mereka hancur oleh Jupazli Syih Ahmad. Banyak duit tapi bodoh sombong. Kesian aku tengok Tun dengan Abah. Terpinga-pinga sudah mati kutu. Macam mana kita nak tangkap Jupazli, nak culik Jupazli? Macam mana mereka ni nak tutup mulut Jupazli? Macam-macam sudah kau buat, Tun. Abah, kau nak culik aku jam 3 pagi tak menjadi. Kau hantar tauke kau nak perangkap aku tak jadi. Kau nak hantar orang-orang kau dari Singapura untuk perangkap aku tak boleh. Kau nak hantar spy baru kau musim PRU15 tak boleh. Kau nak guna kawan-kawan baik aku tak boleh. Kau nak guna keluarga aku lagi tak boleh. Kau nak guna siapa? Raja-Raja Melayu? Datuk Seri Anwar Ibrahim? Tak boleh. Sebab tu Tun dengan Abah punya kelemahan, dia satu je. Kalau kau sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, memang sakit kepala Tun dengan Abah. Sebab tu dalam percaturan kuasa ni, saya memuji atas jasa dan sumbangan Perdana Menteri ke-10 Malaysia yang membongkarkan kes pembunuhan paling kejam di dunia melibatkan mendiang Altan Tuya Syaribu. Malah Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan peguam-peguamnya untuk saman semua pembunuh-pembunuh Altan Tuya Syaribu. Atas nama justice, saya perlu memberi kredit dan pujian kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memberi kemenangan kepada Altan Tuya Syaribu dan keluarganya. Ini adalah keadilan institusi kehakiman negara di zaman pemerintahan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Kebenaran ini tidak boleh lagi disembunyikan oleh sesiapa. So, yang bunuh Altan Tuya Syaribu ni bertaubatlah dan kembalilah ke pangkal jalan. Kamu semua ni memalukan nama kerajaan, memalukan nama negara Malaysia. Ya? Apapun, justice is justice. Yang terlibat dengan pembunuhan Altan Tuya Syaribu ni, jangan lupa minta maaf dengan mak bapa Altan Tuya Syaribu. Minta maaf dengan 32 juta rakyat Malaysia. Minta maaf dengan mendiang Altan Tuya Syaribu. So, siapa lagi yang akan jadi target pembunuhan lepas ni? Pembunuh-pembunuh sekalian, kalau kau berurusan dengan Jupazli tu, pastikan kau lebih pandai daripada Jupazli. Baru kau boleh bunuh si Jupazli ni. Ya? Tun, Abah, kuasa-kuasa besar asing yang amat saya hormati. Ya? Kalau kau takut sangat dengan mulut si Jupazli ni, lepas tu kau nak bom C4 si Jupazli, macam mana kau bom C4 Altan Tuya? Pastikan kau lebih genius daripada si Jupazli, ya? Saya ni sangat bangga melihat kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Sebab hari ini Altan Tuya Syaribu menang menuntut keadilan bersama keluarganya. Well done ya Papa Anwar Ibrahim.
Congratulations. You walk the talk, anda menunaikan janji menuntut keadilan untuk Antantu Yasharibu dan keluarganya. Saya sangat bangga menyokong kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak malu menegakkan kebenaran dan keadilan undang-undang dalam Mahkamah Malaysia. Salah adalah tetap salah. Saya tahu di sini cyber troopers pembunuh ni ramai. Gagal kan bunuh Jupazli Syamat? Anda berjaya bunuh Antantu Yasharibu, tetapi anda tak berjaya membunuh Jupazli Syamat. Kan? Anda hairan kenapa saya tidak ditangkap? Saya mana ada jenayah untuk ditangkap. Bukan saya yang merompak 600 bilion ringgit. Bukan saya yang bom C4 Antantu Yasharibu. Tun, Abah, yang amat saya hormati. So, Tun dengan Abah kalau nak hantar orang lagi tu, nak culik saya, janganlah hantar orang yang bodoh-bodoh. Sebab orang-orang Tun dengan Abah ni senang kantoi lah. Senang diperangkap oleh Jupazli juga orang-orang kau ni. Kau mungkin nampak aku bersendirian, tapi orang-orang aku macam semut hitam bergerak waktu siang, waktu malam. Tengok orang-orang kau ni. Ramai tidak tahu kan, di kawasan rumah tempat tinggal saya semua CCTV polis. Saya ulang ya. Di kawasan tempat tinggal saya dan keluarga saya semua CCTV polis. Sebab tu anjing-anjing kurap Tun dan Abah tak boleh culik saya dan bunuh saya tengah-tengah malam buta. Saya ada simpan rekod ya. Rakaman CCTV, orang-orang Abah, orang-orang Tun menyerbu rumah saya dan cuba menculik saya tengah-tengah malam buta. Datang dekat-dekat pergi rumah saya, Tun, Abah. CCTV is everywhere. Dan saya tahu semua anjing-anjing kurap Abah dan Tun ni yang sudah masuk perangkap Jupazli Syekh Ahmad. Dalam CCTV tu, anjing-anjing kurap Abah dengan Tun tu menggelabah ketakutan setelah tengok kamera CCTV dalam lift. Apabila ada guard security datang menggelabah ketakutan, tak jadi tangkap Jupazli. So please take note. Mana-mana Perdana Menteri yang sudah tumbang oleh saya tu, kalau nak balas dendam, pastikan anda lebih cerdik daripada saya dan intelijen Secret Service saya dalam negara Malaysia. Marah sebab ada CCTV polis di kawasan rumah saya. CCTV polis sampai dekat pondok bas depan rumah tu ada. Sebab memang kami tahu Tun dengan Abah ni suka rasuah anjing-anjing kurap. Menyamar tengah-tengah malam buta nak culik Jupazli Syekh Ahmad. Istana dan budaya tahu tentang perkara ini. Saya tak perlulah untuk tunjukkan kehebatan saya pakai pangkat dalam dunia ni, Tun, Abah. Saya tak perlukan pangkat untuk jadi kingmaker baru politik Malaysia. Cukup
Saya jadi rakyat biasa yang setia kepada raja dan negara. Saya ulang ya. Saya tak sama dengan anak-anak muda lain, dengan orang lain yang terhege-hege berebut pangkat dunia ni. Sebab tu tidak ada satu orang pun Perdana Menteri boleh culik saya dan bunuh saya. Dan sebab tu ramai orang tanya, kenapa Ju Fazli tu berani menghentam semua Perdana Menteri, menghentam semua kerajaan? Sebab memang saya dijaga pun. Rumah kami ni dikawal oleh polis 24 jam. Oleh CCTV polis. Pergi mana pun kau tangkap aku, polis akan tahu aku di mana. Dan tidak semua polis nak ikut cakap Tun dan Abah. Hanya anjing-anjing kurap kau sahaja yang ikut arahan kau. So, good luck. Mana-mana pembunuh bersiri, pembunuh upahan ya. Hati-hati kau dekat dengan si Ju Fazli. Saya masih ingat, Tun dengan Abah hantar dorang punya orang minum kopi dengan saya di KLCC. Menggelabah ketakutan orang Tun dengan orang Abah tu. Sebab dia tahu saya punya Intelligence Secret Service ada di situ juga minum, memantau dia. Memanglah saya ni tak ada pangkat, tak ada jawatan. Tapi kalau kau berurusan dengan aku tu, pastikan kau lebih cerdik daripada Intelligence Secret Service aku di belakang aku ni. So, percaturan kuasa ni very simple. Saya hanya perlu bersuara, menyokong Raja-Raja Melayu, menyokong Kerajaan Malaysia, menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Kalau kau nak harap aku serang Raja-Raja Melayu, Tun dengan Abah, sampai mati kau takkan nampak peperangan tu. Kalau kau nak harap aku berperang, kasih tumbang kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya tak akan buat kerja kotor, kerja bodoh ni, kerja gila ni. Kata orang-orang tu dengan Abah, Ju Fazli biarlah masuk penjara. Lawan saja Raja-Raja dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini baru-baru ni ya, PRU 15. Sebab Tun dengan Abah, dengan kuasa-kuasa besar asing memang sangat takut. Kalau aku dan Yang di-Pertuan Agong lantik Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10 dan akhirnya benda tu berlaku. Ni memang syuk ni cerita. Tun, Abah dengan orang-orang diorang ni kan. Ju Fazli, biarlah masuk penjara. Asalkan lawan Raja-Raja, lawan Anwar Ibrahim. Hello? Saya dan Raja-Raja Melayu bukan naif dalam percaturan kuasa dunia ini. Saya bersama Kerajaan Malaysia dan Intelligence Secret Service, Kerajaan Malaysia yang menjaga sovereignty negara ini, kami bukan otak pembaris lurus bendul, kami bukan naif, kami bukan baru hari ini mencatur kuasa. So adalah salah dan silap mana-mana orang Tun dan orang-orang Abah cuba untuk memancing dan mengumpan saya bersama Raja-Raja Melayu dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kau tak nampak gambar aku tu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim tu? Sangat mesra. Seperti ayah bersama anak. Sampai tu dengan Abah culik saya jam 3 pagi, 7 hari 7 malam sebab gambar tu. Kau marah? Aku sokong keputusan Yang di-Pertuan Agong melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Dan kau sekarang nak mengumpan aku, nak suruh aku hantam Raja-Raja, hantam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Excuse me. Tun dengan Abah,
kau boleh buat kerja gila tu, aku tak nak buat. Ejen-ejen kuasa besar asing, CIA, Mossad, Israel, geng-geng Abah ni, enough is enough, hantar orang kau berurusan dengan aku. My mission is accomplished. Bersama Raja-Raja Melayu untuk melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10. Dan kau nak buat huru-hara, nak buat demonstrasi hari Isnin ni, kau buatlah dengan anjing-anjing kurap kau. Nak buat politik deep state, kau buat. Tapi jangan heret nama aku dengan Raja-Raja Melayu. Ya? Kalau kau marah sebab aku sokong UMNO BN, ini adalah hak kami sebagai rakyat. Bagi kami, kerajaan yang stabil adalah penting untuk menjaga kedaulatan negara di peringkat antarabangsa. Dan kami sebagai generasi baru semakin sedar Tun dan Abah adalah pengkhianat petualang ejen kuasa besar asing yang berani derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu dan tak layak untuk disokong dalam percaturan kuasa ini. Marah sebab kantoi, kalau Tun dengan Abah tak tahu malu derhaka depan Raja-Raja Melayu, kau buat kerja ni bersama 7 keturunan kau, tapi kau jangan heret nama aku. Kalau kuasa-kuasa besar asing punya ejen dalam negara ini tak tahu malu memfitnah Yang di-Pertuan Agong dan derhaka kepada Raja-Raja Melayu, kau saja buat kerja kotor ni, buat kerja gila ni. Kau jangan nak umpan aku bersama Raja-Raja Melayu. Sampai mati Tun dengan Abah, kau takkan nampak aku berperang dengan Raja-Raja Melayu. I would like to tell you honestly kepada kuasa-kuasa besar asing, sampai tahap manapun peperangan percaturan kuasa ini, anda semua tidak akan nampak saya berperang bersama Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Kalau you nak bunuh saya, nak tangkap saya, bunuh saya je lah. Tapi kalau hanya kerana saya tidak mahu serang Raja-Raja Melayu, kau nak bunuh aku, just bunuh. Sebab tu di mana-mana saya tinggal, CCTV polis is everywhere. Dan intelligence secret service spy kerajaan Malaysia is everywhere untuk menjaga keselamatan saya. Sebab memang kerajaan Malaysia tahu kuasa-kuasa besar asing memang mengejar Seju Fazli, nak perangkap Ju Fazli, nak perangkap Ju Fazli dengan Raja-Raja Melayu. Ambil kau. Inilah tu dengan Abah ni, puppet politik ejen kuasa besar asing yang sudah hancur PRU15. Nak buat onar, huru-hara hari Isnin minggu depan, saya nak bagi tahu ya, usul undi percaya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya ya, diluluskan di Parlimen. Apapun gimmick politik, wayang politik tu dengan Abah nak buat, selagi saya menyokong keputusan Yang di-Pertuan Agong melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, jadi Menteri Keuangan, there is no chance untuk tumbangkan kerajaan Datuk Seri Anwar, kerajaan rakyat, kerajaan agung di Putrajaya. There is no chance. Breaking news, 5 gabungan parti politik tanda tangan MOU Permuafakatan Kerajaan Perpaduan. Ini adalah berita terkini daripada Putrajaya yang boleh menyebabkan Tun sakit jantung. 5 gabungan parti politik hari ini menandatangani Memorandum Persefahaman Permuafakatan antara gabungan di bawah Kerajaan Perpaduan
pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. MOU itu ditandatangani oleh Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Pengerusi Gabungan Parti Sarawak Abang Johari Openg, Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah Haji Jinor dan Presiden Warisan Datuk Seri Panglima Shafiee Apdal. Tepuk tangan. Syabas. Masin mulutku. Memang Datuk Seri Anwar Ibrahim susah dikasih tumbang. Tun, Abah. Ni sakit kepala ni. Ju Fazli hari-hari menjilat Anwar Ibrahim. Tahniah, tahniah, tahniah kepada semua parti-parti kerajaan perpaduan yang dilantik oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Abdillah Shah. Saya sebagai kingmaker baru politik Malaysia, sebagai kingmaker baru politik dunia, saya sebagai penganalisis politik bebas, pengkritik bebas yang berjaya menumbangkan semua Perdana Menteri, semua kerajaan di Putrajaya, saya memuji dan menyokong penuh MOU persefahaman dan permuafakatan semua parti politik kerajaan perpaduan yang telah berjaya menghancurkan Tun dan Abah dalam percaturan kuasa ini. 5 gabungan parti politik itu saya ulang ya. Pakatan Harapan yang dianggotai oleh PKR, DAP dan Amanah. Barisan Nasional UMNO MCA MIC diketuai oleh Zahid Hamidi. Gabungan Parti Sarawak diketuai oleh semua parti komponen Parti Sarawak. Diketuai oleh Abang Johari, Abang Openg, Parti PBB Sarawak. Ketua Menteri Sabah Haji Jinor. Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah yang sudah didaftarkan oleh ROS. Presiden Parti Warisan Datuk Seri Panglima Shafiee Apdal. Cukup dahsyat dan meletup. Perjanjian itu akhirnya termeterai selepas kita habis solat Jumaat. Memang ini kalilah menang lagi Papa Anwar Ibrahim bersama Ju Fazli Syama, bersama Raja-Raja Melayu, Cyber Troopers, Perikatan Perjudian Nasional, Parti Lebay Kaki Judi, Cyber Troopers, Parti Petai, apa sudah jadi? Hadi Bawang. Malulah korang. Memang terbukti Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat sokongan 2/3 majoriti ahli-ahli parlimen kerana semua parti komponen dalam kerajaan perpaduan menandatangani MOU persefahaman dan permuafakatan Kerajaan Perpaduan Rakyat yang baharu di Putrajaya sebentar tadi. Maka benarlah keputusan yang di-Pertuan Agong Tun M, Tan Sri Muhyiddin yang amat saya hormati Hadi Awang. Sememangnya yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu tidak tersalah kira jumlah majoriti kerusi Parlimen Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana semua ketua parti-parti politik besar di Sabah, Malaya dan Sarawak menunjukkan wajah sebenar politik mereka. Memang semua parti politik tidak mahu ikut hancur bersama Tun, bersama Abah, bersama Hadi Bawang. Malulah weh. Sangat-sangat memalukan. Tun dengan Abah gagal menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10. Perikatan Perjudian Nasional, Parti Lebay Kaki Judi, Parti Petai, Parti Paju Langkang. Pengkhianat yang derhaka kepada Raja-Raja Melayu ini tidak ikut titah diraja yang di-Pertuan Agong. Akhirnya hancur. Kerana semua parti politik menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Semua parti Sabah, Parti Sarawak, parti di Semenanjung Malaysia menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk kekal menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Maka tolong bersiap sedia ya. Pakar-pakar sakit jantung hari Isnin minggu depan
Aku risau ada yang mati sakit jantung ni. Usul undi percaya lulus. Disokong oleh 148 ahli Parlimen Malaya, Sabah dan Sarawak. Lebih-lebih lagi kingmaker baru politik dunia ni yang berjaya memerangkap Tun dan Abah. Itulah. Nak sangat culik Jufazli Syamat, nak sangat buat konspirasi fitnah liwat, nak sangat buat konspirasi hancurkan Raja-Raja Melayu, nak hancurkan UMNO, nak hancurkan Jufazli, hancurkan Anwar Ibrahim, nak hancurkan Pakatan Harapan. Mampus. Tun dengan Abah. Memang mampus. Saya sangat-sangat gembira. 5 gabungan parti politik akhirnya menandatangani perjanjian hitam putih. Patutlah yang di-Pertuan Agong tak lantik Abah jadi Perdana Menteri ke-10. Rupa-rupanya semua parti politik di Sabah dan Sarawak tak sokong Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Patutlah Tan Sri Muhyiddin sakit hati tak dapat jadi Perdana Menteri. Patutlah yang di-Pertuan Agong cakap Tan Sri Muhyiddin tak ada sokongan majoriti. Rupa-rupanya UMNO BM pun tak sokong Abah. Malulah Cyber Troopers CIA, Mossad Israel, Cyber Troopers, Perikatan Perjudian Nasional, Parti Lebai Kaki Judi. Malulah korang weh. Betul selama ini apa yang diumumkan oleh Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Tan Sri Muhyiddin tidak ada sokongan majoriti. Sebab Parti Sabah, Parti Sarawak, Parti UMNO BN atas izin kuasa Allah menandatangani perjanjian menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia hari ini. Sakit hati. Tan Sri Muhyiddin, Tun M, Hadi Bawang, Cyber Troopers, Perikatan Perjudian Nasional. Sini kamu, malu kamu Ini breaking news. 148 ahli Parlimen menandatangani MOU menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Bolehlah bunuh diri beramai-ramai ya. Abah, Tun, Cyber Troopers CIA, Mossad Israel yang berpangkalan di Singapura, Cyber Troopers, Perikatan Perjudian Nasional. Malulah. Malu Abah jadi PM tepi. Malu malu. Mau letak muka di mana malulah. Pengundi-pengundi Perikatan Perjudian Nasional, pengundi-pengundi Parti Lebai Kaki Judi. Malu malu. Abah secara rasmi gagal jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia hari ini. Abah jadi PM tepi. Itulah balasan kes daripada Allah di hari Jumaat. Tak tahu malu, kurang ajar dan biadab depan Yang di-Pertuan Agong, depan Raja-Raja Melayu tolak kerajaan perpaduan. Tak tahu malu, derhaka depan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Abah kempunan lagi tak dapat jadi Perdana Menteri ke-10. Abah tak boleh tumbangkan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan perpaduan, kerajaan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Ambil kau plot twist. Saya, kingmaker baru politik Malaysia, menyokong penuh MOU Permuafakatan Perjanjian Baharu. 5 parti politik yang ikut game baru Jufazli Syamat menghancurkan Tun dan Abah. Memang ini game Jufazli Syamat ya? Terkejut Abah dan Tun, Hadi Bawang, Perikatan Perjudian Nasional, Parti Petai, Parti Paju Langkang, Parti Lebai Kaki Judi. Ini memang game baru saya bersama Yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zahid Hamidi, UMNO BA, Pakatan Harapan. Barang ni sudah lama kami rancang, cuma Abah dengan Tun saja. Ketinggalan kereta api. Marah? Mampus kau. Suka betul kau tangkap si Jufazli. Suka betul kau culik si Jufazli. Suka betul kau main politik kotor di belakang Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja. Suka betul kau fitnah Raja-Raja Melayu depan Jufazli. Ambil kau. Ejen CIA, ejen Mossad Israel yang berurusan dengan Tun dengan Abah ni, yang selama ni nak perangkap saya dengan Yang di-Pertuan Agong, dah gagal ya. Hantar orang ni
ejen CIA, ejen Mossad Israel yang berpangkalan di Singapura, malulah kamu weh. 5 parti politik besar sudah tunjukkan taring mereka depan tun, depan abah, depan kuasa-kuasa besar. Secara rasmi, Datuk Seri Anwar Ibrahim terbukti ada sokongan majoriti ahli-ahli parlimen di Dewan Rakyat. Saya memang sokong ya Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Kau nampak gambar kau di Datuk Seri Anwar Ibrahim tu? Senyum bahagia sebab kami menang dalam percaturan kuasa ni. Lama sudah kami rancang barang ni sejak tahun 2019. Perangkap tu dengan abah. Kami tahulah musuh kami siapa. Engkau marah koyak aku sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sokong Kerajaan Agung Kerajaan Perpaduan, sila terjun bangunan. Bunuh diri, makan racun lah kamu. Tekan butang like banyak-banyak. Wow, 29,000 like. Bagilah 50,000 like pakcik makcik otak. Penonton pun ramai. 700 trilion orang menonton. Dahsyat, sangat dahsyat ya. Malulah tu dengan abah. Saya nak bagi tahu ya. Waktu saya kena tangkap 2019 tu dengan abah, kau tahu? Depan mata aku. Azan, kita berehat sekejap ya. Kasih habis azan dulu, azan asar. Okey, sudah habis azan, kita sambung. Ini ada juga berita tergempar tentang MOU perjanjian semua parti politik yang membentuk kerajaan perpaduan seperti dititah oleh Yang di-Pertuan Agong. Mana-mana ahli parlimen
blok kerajaan yang mengundi untuk menolak usul undi percaya ke atas Perdana Menteri ke-10 Malaysia, semua ketua parti politik akan memecat ahli-ahli parlimen tersebut dan perlu mengosongkan kerusi parlimen tersebut, dan kerajaan Malaysia akan buat pilihan raya kecil untuk kerusi-kerusi parlimen yang kosong. Saya ulang ya, Pak Cik Mak Cik Otok Arung. Berdasarkan perjanjian MOU Persefahaman dan Permuafakatan, 5 gabungan parti politik besar yang membentuk kerajaan perpaduan atas titah diraja yang di-Pertuan Agong, ahli-ahli parlimen, parti kerajaan yang menolak usul undi percaya akan dipecat dan diminta untuk kosongkan kerusi parlimen mengikut artikel 49A-1 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Dalam artikel tersebut, artikel undang-undang, ahli parlimen blok kerajaan yang menolak usul undi percaya diminta untuk mengosongkan kerusi dan memaklumkan kepada Speaker Dewan Rakyat. Jadi ini bermaksud memang checkmate ini masuk perangkap lah. Mana-mana ahli-ahli parlimen kerajaan yang membelakangi titah diraja yang di-Pertuan Agong, rupa-rupanya memang mampus lah ini kali. Geng-geng politik deep state dalam kerajaan yang mahu menggulingkan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kerajaan Agung, memang tak selamat. Habislah nak. Mana-mana ahli parlimen kerajaan yang tidak mengundi usul undi percaya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dipecat oleh Speaker Dewan Rakyat, oleh Kerajaan Malaysia, oleh Kerajaan Agung. Daulat tuanku yang di-Pertuan Agong. Bijak, sangat bijak. Memang game ni meletup. Habislah nak, geng-geng Mail Lambung, geng-geng Abah. Memang aku setuju. Game kita ni, sejak Mail Lambung dengan Abah buat undang-undang anti lompat parti, senjata makan tuan. Kan? Ini yang menyusahkan Mail Lambung, Abah, Hadi Bawang, Tun ni. Sebab mana-mana ahli parlimen kerajaan yang nak sabotaj titah diraja yang di-Pertuan Agong, rupa-rupanya memang akan kena pecat dalam kerajaan. Memang kerajaan boleh pecat ahli parlimen ya di bawah Akta Anti Lompat Parti tu. Kami nak bagi tahu ya, ahli-ahli parlimen kerajaan, Kerajaan Malaysia, Kerajaan Agung, SPR dan Speaker Dewan Rakyat boleh memecat ahli-ahli parlimen kerajaan di bawah anti lompat parti kalau menolak usul kerajaan. Memang game over. Memang koyak lah ini kali. Memang Cyber Troopers Perikatan Perjudian Nasional, Cyber Troopers Parti Lembaga Kejudi mati kutu sudah ni. Macam mana kita nak tumbangkan Kerajaan Agung tu ya? Macam mana kita nak tumbangkan Kerajaan Anwar Ibrahim ya? Ju Fazli sudah sokong Anwar Ibrahim macam biasalah. Ju Fazli tu pro yang di-Pertuan Agong, pro raja-raja. Memang siapa tolak usul undi percaya ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim memang confirm kena pecat oleh Agung. Memang ngam. Daulat tuanku Raja-Raja Melayu. Meletup ya MOU ni.
MOU Perjanjian Kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan Agung Kerajaan Rakyat yang baru ni memang meletup ke babung. Saya mau puji jugalah Kerajaan Agung, Kerajaan Raja-Raja Melayu, Kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berjaya mewujudkan kestabilan pemerintahan kerajaan Malaysia, kestabilan politik Malaysia. Memang CIA Mossad Israel tu dengan abah sakit jantung sudah ni. Di bawah pun sakit kepala sudah ni. Apa? Ahli-ahli parlimen kerajaan yang tak sokong usul kerajaan akan dipecat? Get ready lah korang kena pecat. Sebab walaupun ada beberapa ahli parlimen kerajaan akan mensabotaj usul undi percaya, dijangkakan Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap menang besar ya. Pengundian usul undi percaya, memang Datuk Seri Anwar Ibrahim kekal jadi Perdana Menteri ke-10. Dan ini adalah game changer, game baru yang sangat-sangat hebat untuk menghentikan politik deep state, kumpulan-kumpulan pengkhianat petualang yang derhaka kepada raja-raja ni untuk menumbangkan kerajaan rakyat, kerajaan agung di parlimen. Memang ngam. Aku pujilah Intelligence Secret Service yang ikut nasihat aku ni. Memang ngam lah korang. Memang ngam lah nak pecah ahli-ahli parlimen kerajaan tu. Habislah. Memang habislah ini kali. Abah jadi PM tepi sampai mati. Memang habislah, tercerit-berit keluar taik lah abah ni. Sebab MOU perjanjian semua parti politik tu rupa-rupanya bukan semata-mata untuk sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Tetapi rupa-rupanya mana-mana ahli parlimen kerajaan yang melanggar perjanjian, ketua-ketua parti politik mereka, kerajaan agung boleh pecat ahli parlimen itu. Memang meletup lah weh, koyak. Cyber Troopers, Perikatan Perjudian Nasional, Parti Lebai Kaki Judi, Parti Petai, Parti Abah, Parti Tun, Parti Hadi Bawang. Bunuh dirilah korang beramai, tekan butang like banyak-banyak weh. Memang habis. Oh, makan sudah? Okeylah. Okey, aku mau makan sudah ni, makanan pun sudah siap. Apapun solidariti untuk mangsa-mangsa tanah runtuh dekat Genting tu, saya puji ya, Ngakoming membongkarkan bahawa tempat perkemahan yang tanah runtuh tu tak ada lesen. Ini rakyat perlu tahu. Saya pujilah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zahid Hamidi, Menteri Dalam Negeri semua turun padang tadi. Memang kesian ya, ramai mati. Lebih 16 orang mati, nasib baik ada yang terselamat, ada yang bayi dengan perempuan Cina tu. Ya Allah, kesiannya ada ibu mengandung. Nasib belum mati lagi weh. Ya Allah, lain kali mana-mana tapak pelancongan ni, pastikan ada permit, ada lesen lah. Kau tengok tu musim-musim tanah runtuh, musim hujan ni. Nasib baiklah kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi tahu, tapak perkemahan tu tak ada permit, tak ada lesen. Jadi apapun, saya Jufazli Syamat kekal menyokong kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kerajaan Agung, Kerajaan Raja-Raja Melayu di Putrajaya. Saya turut mengucapkan syabas dan tahniah kepada keluarga Mendia Altan Tu Yasharibu. Akhirnya di zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, menang juga keluarga Altan Tu Yasharibu ni. Cepat juga keluar keputusan tu. So kepada pembunuh-pembunuh Altan Tuya tu, bertaubat kamu Yang mau culik dan bunuh si Jupazli macam mau culik Altan Tuya tu, bertaubat kamu. So itu sahaja daripada aku. Sekian, checkmate and masuk perangkap 100 kali. Abah, Tun, Hadi Bawang, Parti Perikatan Perjudian Nasional, Parti Lebai Kaki Judi, Parti Petai Kaki Judi ni, yang dah tak boleh menghancurkan kerajaan Datuk Seri Anwar, Kerajaan Agung, Kerajaan Rakyat dari pintu belakang. Game is over. Abah jadi PM tepi. Game is over. Checkmate. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi Pak Cik Mak Cik Oto Arung.